Ya Allah, rahmati dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad. Membuka apa yang tertutup, penamat bagi yang telah sudah, penolong bagi yang hak, penunjuk ke jalan yang lurus. Selawat dan salam ke atasnya, juga keluarga dan sahabatnya, sebagaimana yang selayaknya, dengan darjat dan kedudukan yang tinggi dan mulia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Pertamanya saya merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Muslim Care Malaysia yang menganjurkan program kuliah pada petang ini. Mudah-mudahan apa yang diperkatakan ini bermanfaat kepada kita semua, insya-Allah. Allahumma amin. Muslim-muslimat, hadirin hadirat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Menghadapi kegoncangan sakaratul maut, perkara yang pasti itu adalah dekat. Begitulah kematian. Kematian suatu yang pasti. Justru ia adalah sangat dekat. Tetapi malangnya ramai di kalangan manusia yang lupa hakikat ini. Lalu hiduplah majoriti manusia dalam keadaan lalai leka, seolah-olah mereka tidak akan mati. Sedarkah kita bahawa setiap manusia sudah bertunang dengan kematian? Lahir sahaja kita ke dunia ini, kita dijodohkan dengan kematian. Bertunang sesama manusia belum tentu berakhir dengan perkahwinan, pernikahan. Ramai mana orang yang bertunang putus di tengah jalan. Bertunang dengan orang lain, berkahwin dengan orang lain, nikah dengan orang lain. Bertunang dengan Tok Imam, nikah dengan Tok Bilal. Orang kata tak ada jodoh. Namun bertunang dengan kematian, jodoh kita pasti sampai.
Setiap hari kita semakin dekat dengan detik kematian itu. Walaupun kita tidak tahu bilakah masa, tempat dan sebab berlaku kematian kita. Tetapi yang pastinya, hari ini, petang ini, selangkah lagi kita menghampiri saat detik itu. Justru bila usia semakin meningkat, bererti umur kita semakin pendek. Maka ucapan selamat menyambut hari jadi sepatutnya bukan selamat panjang umur, tetapi selamat pendek umur. Sebab kita ni semakin hari semakin pendek, semakin hari semakin singkat perjalanan kita di dunia ini. Semakin hari semakin dekat kita dengan noktah kehidupan di sini. Bayangkan detik kematian. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah. Nabi SAW bersabda, kafa bil mauti wa iza. Cukuplah mati itu menjadi pengajaran. Kata ulama, ziarahilah jenazah, lawatilah mayat. Untuk mengingatkan kita kepada kematian. Ketika jenazah saudara mara kita, sahabat handai kita, terbujur kaku, cuba bayangkan itu adalah kita. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu terkenang kepada orang yang sudah mati, maka anggaplah diri kamu seperti mereka. Maknanya bila kita tengok mayat, tengok jenazah, maka ingat diri kita. Akan tiba masanya, kita sendiri akan melalui jalan yang sama, menempuhi nasib yang sama. Lambat laun giliran kita pula. Kita juga akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga akan meninggal ke dunia yang fana ini. Akan tiba masanya, kita juga akan dipakaikan kain kafan yang berwarna putih. Itulah fashion pakaian ketika berpindah alam kita daripada alam dunia ke alam barzakh. Itulah pakaian saat kita balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita hari ini, kita bangga dengan bermacam-macam pakaian fashion yang terkini. Orang pergi pejabat, dia bangga dengan necktie coat dia. Orang pergi majlis kahwin, dia bangga dengan baju batik dia. Hari raya bangga dengan seluar Melayu, baju Melayu, samping songkok dan seumpamanya. Orang bersukan, dia bangga dengan pakaian sukan dia. Tetapi sedarkah kita bahawa pakaian terakhir kita di dunia ini adalah kain kafan? Sebagaimana sabda Nabi SAW, kafa bil mauti wa iza wa kafinu fiha mautakum. Dan kafanilah orang mati di kalangan kamu dengan kain kafan yang berwarna putih. Kain kafan adalah pakaian terakhir kita di sini.
Mati sahaja kita, semua pakaian yang lain tidak bermakna lagi kepada kita, berguna lagi kepada kita. Mahal mana kita beli, banyak mana kita simpan. Nah, yang hanya menutupi tubuh badan kita hanya kain yang berwarna putih, iaitu kain kafan. Bayangkan aroma kapur barus yang berserap di sekeliling jenazah. Itulah bau yang dapat menghilangkan bau hanyir mayat, bau busuk mayat. Kenangkan kita yang berwangi-wangian dalam kehidupan hari ini. Kelak kita akan mati sebagai bangkai yang paling busuk. Hari ini kita boleh tengok ramai mana manusia yang sangat menjaga tubuh badan. Itu cerita kita boleh tengok hari-hari orang jogging. Berkilometer, berpuluh kilometer jogging. Kayuh basikal tak kira dah sampai ratus kilometer pun ada hari ni. Sebab apa? Sebab nak jaga tubuh badan. Takut kena penyakit. Takut rosak tubuh badan. Tetapi berapa hari sahaja kita boleh jaga tubuh badan kita? Tidakkah tubuh badan kita ini, jasad ini berakhir dengan mati? Bila mati, apa cerita tubuh badan jasad ini? Sudah tidak ada guna, tidak ada nilai walaupun sedikit. Akhirnya semua dimakan oleh tanah. Berlerai dimakan oleh tanah sehingga tulang akhirnya berlerai. Berlerai isi, berlerai tulang. Dimakan oleh tanah, dimakan oleh binatang-binatang bumi. Ada pun roh. Kita manusia ni ada jasad, ada roh. Jasad yang manusia sangat jaga berkesudahan dengan mati, hancur binasa. Ada pun roh. Roh kita ni, roh dia tak mati. Istimewa Allah Ta'ala jadikan roh ni, dia tak mati. Sampai bila-bila roh tidak akan mati. Yang mati hanya jasad sahaja. Tiba-tiba yang kita jaga sangat-sangat jasad. Sedangkan jasad dia akan mati. Adapun roh, roh tidak mati. Maka di situ ruginya kita bila tidak jaga roh. Dengan melakukan sebanyak-banyaknya amal soleh. Dengan memperbanyakkan sembahyang, memperbanyakkan baca Quran, memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan istighfar. Sebagai bekalan kita untuk balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai bekalan kita untuk perjalanan yang jauh. Seperti mana kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah wal isti'dad di yaumir rahil, dan buat persiapan untuk perjalanan yang jauh, iaitu perjalanan menuju akhirat, balik menghadap Allah Azza wa Jalla. Lihat semua ahli keluarga yang pasti kita tinggalkan mereka. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah. Tengok wajah-wajah isteri-isteri kita, anak-anak kita, mak bapak kita, teman-teman rapat kita, jiran tetangga kita. Akan tiba saat waktu kita akan berpisah dengan mereka, mereka akan berpisah dengan kita. Allah Ta'ala berfirman, innaka maitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu mati dan mereka juga akan mati. Kita ni hanya menunggu giliran. Hari ni kita mengira giliran orang. Hari ni dia dah meninggal. Semalam jiran sebelah rumah dia. Minggu lepas kampung sebelah. Bulan lepas sepupu-sepupu kita. Maknanya kita duk mengira orang hari ni. Giliran orang ni, orang ni, orang ni. Besok sampai waktu, saatnya, orang akan kira kita pula. Dia dah. Dia tu kita. Maknanya kita ni hanya menunggu giliran masing-masing. Kita boleh tengok mereka-mereka yang sudah mendahului kita. Setengahnya Allah
jauh lebih muda daripada kita. Jauh lebih sihat daripada kita. Kalau yang lebih muda daripada kita mendahului kita balik menghadap Allah Ta'ala, apa istimewa kita yang sudah lama hidup berbanding mereka yang lebih muda, tiba-tiba mendahului kita balik menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga kita tengok ramai mana orang-orang yang sihat walafiat. Dalam muda sihat pula, tak ada apa penyakit, tiba-tiba mengejut, dipanggil balik oleh Allah Ta'ala. Sedangkan setengah kita macam-macam penyakit ada tubuh badan, kecing manis, darah tinggi, gout, stroke, kanser, sakit buah pinggang. Tidakkah itu alamat kematian? Kalau yang sihat, Allah Ta'ala panggil mengejut, makna kita ni yang macam-macam penyakit, alamat kematian dah ada tubuh badan. Maka lebih-lebihlah kita kena buat persiapan, kena insaf, kena sedar diri. Betapa perjalanan hidup dunia kita sangat sedikit, sangat dekat dengan noktahnya, penghujungnya. Ya, bila berlaku kematian kita, akan ada orang yang bersedih di atas kematian kita, kehilangan kita, kepergian kita. Akan ada orang yang menangis, terutama isteri, anak-anak, terutama suami, terutama mak bapak, terutama adik-beradik, teman-teman rapat kita. Orang-orang yang pernah kita berjasa kepada mereka. Tetapi sedar, kita kena sedar, sedih macam mana orang di atas kepergian kita, kehilangan kita, kematian kita. Kesudahan akhirnya mereka akan tinggalkan kita seorang-seorang di perkuburan kita. Tengok orang mati. Sedih macam mana ahli keluarga, nak tak nak mereka terpaksa melepaskan si mati, seorang-seorang duduk di alam kubur. Di rumah kubur. Rumah yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ana baitu ghurbah, ana baitu wahdah, ana baitu turab, wa ana baitu dud. Aku ni, kubur berkata-kata. Fayaqul qab, kata kubur, ana baitu ghurbah, aku ni rumah keasingan. Aku ni rumah keseorangan. Aku ni rumah yang dipenuhi tanah. Dan aku rumah yang dipenuhi ulat-ulat. Itulah rumah kubur. Rumah yang akan kita diami selepas rumah dunia ini. Hari ini kita bangga dengan rumah kita yang besar. Orang duduk rumah kecil, berangan-angan nak duduk rumah besar. Orang duduk rumah setingkat, kalau boleh nak 2 tingkat. Yang dah ada 2 tingkat, kalau boleh, cita-cita angan-angan nak bina untuk 3 tingkat lagi. Kita nak semakin luas, semakin besar rumah di dunia. Tetapi, ramai orang lupa bahawa selepas selesai sahaja kehidupan dunia ini, dia akan berpindah ke rumah yang sangat sempit, yang sangat gelap, yang dipenuhi tanah, yang dipenuhi ulat-ulat. Sayyidina Umar Abdul Aziz pernah ditegur oleh Ibn Ziyad. Ibn Ziyad, dia tegur Umar Abdul Aziz. Ibn Ziyad ni seorang ulama. Dia tegur Umar Abdul Aziz, dia kata, wahai Umar, kenapa kamu bila dilantik jadi khalifah, tubuh kamu kering? Cerita Sayyidina Umar ni. Bila dilantik jadi khalifah, seminggu je tubuh dia susuk. Jadi kering. Biasanya orang dapat jawatan besar, semakin gemuk, semakin berisi. Sebab makan sedap, jawatan besar, tidur lena, hati senang. Tapi Umar Abdul Aziz bila dilantik jadi khalifah, tubuh kering. Ibn Ziyad dia tegur Umar Abdul Aziz. Sebab dia tengok tubuh Umar ni, bila jadi khalifah, jadi kurus. Sedangkan sebelum khalifah dia, tubuh dia berisi sebab dia keluarga bangsawan. Keluarga dia raja. Dengar kata-kata Ibn Ziyad, menangis Umar Abdul Aziz. Lalu, kata Umar Abdul Aziz, dia jawab kepada Ibn Ziyad, wahai Ibn Ziyad, cuba kamu renung, kamu fikir 3 hari selepas kematianku. Lepas aku mati 3 hari, bagaimana kamu dapati aku waktu itu? Tidakkah kamu akan dapati aku ini sangat menjijikkan, sangat mengotorkan? Maknanya dari kepala sampai kaki penuh dengan ulat-ulat. Walaupun di dunia aku bergelar seorang khalifah, bangsawan, orang kenamaan. Nak cerita,
Di dunia ni hebat mana kita, bila mati akhirnya duduk dalam kubur bertemankan ulat-ulat. Allahumma illa man rahimar rabbuh, kecuali orang yang dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah di kalangan nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan as-solihin yang kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka. Itu nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan as-solihin yang dapat rahmat Allah taala, pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai ke akhirat. Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu pernah berkata. Sayyidina Amr kata apa? Apabila kamu telah mengebumikan jenazah aku, kamu dah siap dah tanam jasad aku ke dalam kubur, maka jangan segera kamu balik. Duduklah sekejap supaya aku dapat membiasakan diri di rumah yang asing dan di rumah yang baru dan asing itu. Umur apa ni? Sayyidina Amr dia pesan ahli keluarga dia, sahabat-sahabat dia. Bila dia mati nanti, bila dikebumikan jenazah dia, jangan terus balik orang yang ingin jenazah dia. Lepas kamu mayat, tiba-tiba balik tu. Kata Sayyidina Amr, jangan kamu balik tu. Mana teman aku sekejap supaya aku membiasakan diri di tempat yang baru dan asing itu. Maka di situ kata ulama, sunnah kepada kita orang hidup, bila kita kebumikan jenazah saudara kita, jangan terus balik. Jangan terus balik, duduk sekejap, baca Quran, hadiahkan untuk dia, berdoa minta keampunan rahmat, kemaafan untuk dia. Sebab manusia bila dimasukkan ke dalam kubur, Nabi kata apa? Atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir fayuq'idani ba'da i'adati ruh fi jasadihi. Mayat bila dikebumikan ke dalam kubur, datanglah kepadanya dua malaikat. Hitam wajahnya, biru matanya. Nak cerita malaikat ni malaikat yang sangat menakutkan rupa dia. Rupa dia hitam, mata dia biru. Hitam legam, biru mata. Dikatakan seorang yang nama dia Al-Munkar. Dan seorang lagi An-Nakir. Inilah malaikat yang digelar muka nakir. Lalu dia mendudukkan si mati selepas roh dikembalikan semula ke dalam jasad. Cerita bila mati manusia, roh dikeluarkan daripada jasad. Roh keluar daripada jasad, Nabi sebut. Kemudian roh tu dibawa naik ke langit. Kalau orang beriman, sampai ke langit yang ketujuh. Bila sampai langit ketujuh, Allah Ta'ala berfirman, Uqtubu kitab abdi fi 'illiyin. Simpan suratan hamba ku ini dalam 'illiyin, tempat simpanan amal orang-orang soleh. Tempat dia langit yang ketujuh. Kemudian Allah Ta'ala perintah supaya roh tadi dikembalikan semula ke bumi. Sebab manusia dijadikan daripada tanah, dikembali, dimatikan, masuk semula ke dalam tanah dan dibangkitkan semula daripada tanah itu. Ada pun orang kafir pula, sama juga. Bila keluar roh, malaikat bawa naik ke langit. Bila sampai pintu langit je, malaikat minta supaya pintu langit dibuka. Tiba-tiba pintu langit tidak terbuka. Nabi SAW baca firman Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulul jannata hatta yalijal jamal fi samil khiyat. Yang bermaksud tidak dibuka bagi mereka pintu-pintu langit. Dan mereka tidak akan dapat masuk syurga sehingga unta masuk ke lubang jarum. Nak cerita orang kafir ni mustahil boleh masuk syurga. Nak masuk langit pun tak boleh, apatah lagi nak masuk syurga. Sebagaimana mustahilnya unta boleh masuk lubang jarum. Sebut lubang jarum ni semua tak lepas, apatah lagi unta. Makna mustahil mereka boleh masuk syurga. Jadi pintu langit tidak dibuka pada ruh orang kafir. Lalu Allah Ta'ala perintah ruh itu dicampur daripada atas masuk ke dalam bumi. Lalu malaikat campur jatuh ke bawah. Itu cerita ruh masuk ke dalam bumi
masuk dalam jasad semula. Balik hadis tadi, fayuq'idanihi ba'da i'adatir ruh fi jasadihi. Lalu dua malaikat tadi mendudukkan si mati selepas roh dikembalikan semula ke dalam jasad. Maknanya berlakulah soal jawab malaikat kepada si mati setelah mana roh balik semula ke dalam jasad. Di situ kata ulama ada perenggang masa dengan tanang jenazah, perenggang masa tanang jenazah dengan kehadiran malaikat tadi. Ada kata setelah mana orang yang iring jenazah tadi balik semua baru malaikat datang. Tapi bukan makna kalau iring jenazah tak balik-balik 3 hari tu tidur kat situ berkemah situ, malaikat tak datang-datang. Malaikat tetap datang. Tapi ada jarak masa dia. Maka di situ kata ulama, bila kita tanang jenazah, jangan segera balik. Kata Sayyidina Amru, bila kamu kebumikan jenazah aku, jangan segera kamu balik. Berilah aku sikit masa untuk aku membiasakan diri di alam asing dan baru itu. Bagaimana agaknya malam pertama di perkuburan kita? Nabi SAW bersabda, innamal qabru rawdah min riyadil jannah au khufratun min khufarin nar. Sesungguhnya kubur itu satu taman daripada taman syurga dan kubur itu juga satu lembah daripada lembah neraka. Kepada orang beriman, kubur ni taman syurga kepada mereka. Sebab kubur ni dia akan sambut manusia dua keadaan. Kalau yang mati tu orang beriman, orang soleh, datang je mayat. Apa kubur kata? Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum. Selamat datang, dipersilakan kepada kamu. Ama in kunta la ahabba man yamshi 'ala dhuhri ilayya. Ketahuilah kamu sekasih-kasih orang yang datang kepada aku, orang yang berjalan di atas aku, yang datang kepada aku. Kamu sekasih-kasih orang yang berjalan di atas aku, yang datang kepada aku. Apabila disuruh tugas, uruh kamu kepada aku hari ini, kata kubur. Hari ini Allah Ta'ala suruh kepada aku, jaga kamu. Fasatara sa'ini bik. Kamu akan tengok macam mana aku layan kamu, kata kubur. Maka di situ Nabi sebut, kubur pun terbuka seluas mata memandang. Kubur terbuka seluas mata memandang. Itu cerita orang beriman bila masuk kubur ni tidak terlepas daripada azab kubur. Terlepas dari himpitan kubur. Sebab apa? Sebab kubur terbuka seluas mata memandang. Disebabkan waktu hidup sembahyang dia, sedekah dia, zakat dia, haji dia, jihad dia. Yang memberi syafaat kepada dia di alam kubur dan di alam akhirat. Ada pun orang kafir pula. Orang fajir pula. Bila masuk ke kubur, kubur kata, la ahlan wala marhaba. La ahla wala marhaba. Tidak ada persilaan kepada orang seperti kamu ini. Tak ada persilaan. Tak ada sambutan, tak ada persilaan orang seperti kamu ini. Ama in kunta la abghadha man yamshi 'ala dhahri ilayya. Ketahuilah kamu sebenci-benci orang yang berjalan di atas aku, yang datang kepada aku. Kubur ni dia tengok hari-hari perjalanan kita ni. Sebab kita ni pergi mari atas kubur, atas bumi, atas tanah. Tanah ni kubur. Dia tengok orang ni tak sembahyang, orang ni berzina, orang ni minum arak, orang ni makan riba, orang ni buat zalim, orang ni rampas harta orang, curi harta orang, ambil harta orang. Kamu ni sebenci-benci orang berjalan di atas aku, yang datang kepada aku. Fa iza wulitu kal yawma sirta ilayya fasatara sa'idi bik. Maka apabila disuruh urusan jaga kamu hari ni kepada aku, kata kubur, kamu akan tengok macam mana aku layan kamu. Lalu Nabi sebut apa? Lalu kubur tadi menghimpitkan jasad hatta takhtalifa adla'uhu. Fayalta'imu alaih. Lalu kubur pun himpit jasad. Kalau orang beriman tadi, kubur terbuka seluas mata memandang. Orang kafir, orang fajir, orang jahat, orang asi maksiat, kubur himpit jasad.
sehingga hatta takhtalifa adla'uhu, sehingga bersilang tulang rusuk masuk kiri kanan. Tulang rusuk dada ni sampai masuk kiri kanan. Qala rawi, kata perawi yang meriwayatkan hadis tu, qala sallallahu alaihi wasallam bi asabihi fa adkhala ba'd fi jawfi ba'd. Lalu Nabi SAW bersabda dengan jari jemari. Nabi tak cakap dengan mulut dah, Nabi cakap dengan tangan, isyarat dengan tangan. Lalu Nabi masukkan jari dia sebahagian kepada sebahagian yang lain. Nabi masukkan. Nabi tunjuk sahabat. Apa maknanya? Nabi tunjuk gambaran macam mana orang yang dihimpit oleh kubur. Orang yang dikepit oleh kubur, tulang rusuk dada kanan kiri ni dihimpit sehingga bersilang masuk begini. Nabi buat begini. Di sana sebut ulama, inilah serengang-rengang seksa kubur. Allah. Serengang-rengang seksa kubur ni kena himpit sehingga tulang rusuk ni masuk kiri kanan gini. Nah, kalau kita di dunia kena macam tu, jawab dia mati. Nah, duduk bawah lori balak, tidur semalam, pagi esok lori bergerak, jawab dia macam tu. Tak khabar apa. Esokkan almarhum jawab dia. Habis. Ini serengang-rengang siksa kubur. Kalau hak ni paling rengang, paling berat. Tak nak fikir dengan akal kita. Inna azabi lasyadid. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya azab sangat berat, kata Allah. Muslimat hadirin hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bila membicara tentang kematian ini, di sana ada 6 kegoncangan saat kematian yang akan menguji keimanan seseorang. Yang pertama, mati ini dia datang secara tiba-tiba. Mati-mati ini perkara yang mengejut. Tidak disangka, tidak diduga. Tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati Allah. Tahukah kita bila mati kita? Di mana mati kita dan sebab apa mati kita? Siapa yang boleh jawab soalan ini? Orang cerdik, orang bijak, doktor, profesor? Tidak ada orang boleh jawab soalan. Bila mati dia, di mana mati, sebab apa mati dia. Sebab mati ni ilmu Allah Ta'ala. Rahsia Allah Ta'ala kepada manusia. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menjadikan mati dan hidup. Untuk menguji kamu siapa di kalangan kamu yang paling baik amalan. Hari ini kita menyaksikan banyak kematian mengejut. Sebab COVID-19. Nah, COVID-19 yang melanda dunia pada hari ini dah ratus ribu manusia mati. Adakah mereka sudah menyangka bahawa mereka akan mati? Kerana itu, tidak. Nah. Pada tahun 2004, berlaku peristiwa tsunami yang mengorbankan sampai ratusan ribu nyawa. Adakah mereka yang terkorban pada hari itu, mereka sedar bahawa mereka akan mati beramai-ramai, berkubur beramai-ramai pada hari itu? Tidak. Ajal mendatangi mereka mengejut. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, akhaznahum baghtah. Kami ambil mereka dalam keadaan mengejut. Akhaznahum baghtah. Kami ambil mereka dalam keadaan mengejut. Peristiwa 16 September tahun 2011, lupa saya. Yang apa? Kapal terbang langgar pusat dengan dunia WTC Amerika yang mengorbankan sampai ribuan nyawa. Adakah mereka yang terkorban pada hari itu, mereka sedar bahawa mereka akan mati pada hari itu secara beramai-ramai? Sedangkan hari itu mereka sedang bekerja, majoriti dengan pakaian kerja, nektar kop dengan pakaian smart. Tiba-tiba ajal mendatangi mereka mengejut. Jadi nak cerita mati ni, datang dia secara mengejut, secara tiba-tiba. Ada satu syair
Syair ini sangat masyhur. Dia kata apa? Berapa ramai anak-anak muda yang bermain pagi petangnya, sedangkan kain-kain kapal mereka sudah dikoyak orang. Sebuah orang muda hidup mereka penuh dengan kepoya-poyaan, penuh dengan permainan. Sebab masa hidup ni masih awal. Apatah lagi tengok mak ayah masih sihat, nenek pun sihat lagi, datuk pun masih sihat. Setengahnya moyang dia pun hidup lagi. Jadi orang muda fikir hidup mereka masih panjang. Hidup mereka masih awal. Orang Arab kata lisya badrin, bulan belum kelihatan. Mana hari siang lagi, tak malam lagi. Main puah-puah. Nanti malam baru balik rumah. Orang muda fikir umur muda ni enjoy dulu. Tak semayang tak apa, tak baca Quran tak apa, tak masjid pun tak apa. Sebab muda lagi, awal lagi. Nanti tua-tua nanti baru pergi. Tiba-tiba ramai mana orang muda mendahului orang tua. Majoriti orang yang aksiden di jalan raya tu orang muda-muda. Itu bukti, tanda. Allah Ta'ala tunjuk kepada kita betapa mati ni tidak mengenal usia. Tidak mengenal usia. Yang mati atas jalan raya, majoriti orang-orang muda, motosikal, bawa motosikal. Langgar lampu merah. Potong double line. Memandu dalam keadaan mabuk, gila dan seumpamanya. Jadi orang muda fikir mereka mati lambat lagi. Rupa-rupanya ajal ni tidak mengenal muda, tidak mengenal tua, tidak mengenal siapa. Sampai masa la yastakhiruna sa'a wala yastaqdimun. Tidak lewat, tidak cepat walaupun saat sedetik. Berapa ramai anak kecil yang bakal dilahirkan, diharap menjadi orang yang hebat-hebat, tiba-tiba mati sejur dilahirkan ke dunia. Biasa kita dengar anak kecil mati. Baru nak datang ke dunia, tiba-tiba dah dijemput ilahi. Sebut ibu mengandung 9 bulan, menggunung cita-cita mak bapak ni. Kita anak ni bila lahir nanti kita jaga baik-baik, elok-elok. Kita hantar sekolah yang mahal-mahal, nanti dia jadi orang yang berjaya. Tiba-tiba bila lahir, tengok-tengok mati. Macam-macam asbab Allah Ta'ala buat. Setengahnya terbelit tali pusat. Doktor tak sempat nak selamatkan dia. Tengok-tengok. Dah pejang mata. Sudah tidak bernyawa. Makna baru nak lahir ke dunia, tiba-tiba sudah dipanggil balik. Bayangkanlah tuan-tuan, kita ni yang sudah mendiami hidup di sini setengahnya dah berpuluh-puluh tahun. 30 tahun, 40 tahun, apatah lagi dah 60, 70 tahun. Sedangkan berapa ramai anak-anak kecil yang baru nak datang ke dunia, tak datang, tiba-tiba dah dipanggil balik. Maknanya kita ni hanya menunggu saat waktu dia untuk balik menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa ramai anak-anak gadis yang dihias indah pada malam pengantinnya, rupa-rupanya keesokan harinya orang datang jenazah dia. Biasa dengar bakal pengantin mati. Sebut orang nak kahwin ni tak fikir mati. Dia fikir majlis dia mesti dijayakan sebagaimana yang dirancang dengan sejaya-jayanya. Esok dah nak majlis dia. Amalang tu pergi cari barang lagi. Orang panggil persiapan last minute. Tak puas hati lagi persiapan. Keluar dengan motor malam tu. Orang kereta takut jam. Motor. Tengok-tengok aksiden tengah malam tu. Meninggal. Pada esok nak kahwin, esok majlis dia. Tiba-tiba malam tu meninggal. Keesokan harinya, orang datang buka, makan kenduri dia tapi urus jenazah dia. Iring kepergian dia ke kubur. Anak cerita mati ni sangat mengejut. Walaupun begitu di sana ada orang. Allah Ta'ala beri keistimewaan. Sebelum mati dia, Allah Ta'ala beri alamat. Beri tanda dulu. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis kursi. Nabi kata apa? Wa izzati wa jalali.
Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi. Wa izzati wa jalali. Demi kemuliaanku dan kebesaranku, kata Allah. La ukhriju ahadan minad dunya uridu aghfirulah. Aku tidak akan keluarkan seseorang daripada dunia ini. Orang yang aku nak beri keampunan kepadanya. Ini orang yang Allah Ta'ala dah pilih dah. Di dunia Allah Ta'ala tak akan mudahkan mati dia. Sebelum mati dia, Allah Ta'ala nak ampun semua dosa dia. Hatta sehingga astaghfir kulla khati'ah fi unuqih. Sehingga kata Allah, aku sempurnakan setiap kesalahan yang ada pada dirinya. Bisa qamin fi badani wa ikhtarin fi rizqih. Dengan sakit pada tubuh badannya dan sempit pada rezekinya. Maknanya, ada orang Allah Ta'ala beri alamat dulu. Sebelum mati dia diuji dengan sakit. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum wafat Nabi SAW, Nabi diuji dengan sakit. Kesan daripada peristiwa Khaybar, Nabi termakan daging yang diracun oleh orang Yahudi. Sehingga Nabi SAW akhirnya sakit demam panas. Sakit tenat. Sampai nak keluar berjemaah pun tak mampu akhirnya. Sehingga akhirnya Nabi SAW balik menghadap Allah Azza wa Jalla. Nabi ni diuji dengan demam panas. Imam Asy-Syafi'i diuji dengan buasir. Sehingga ada ulama kata tengah mengajar keluar darah. Punggung ni keluar darah. Sebelum meninggal diuji dengan sakit. Itu orang kita ramai. Masuk umur 50, 40, 50 dah. Kecing manis, darah tinggi, sakit jantung, buah pinggang. Setengahnya berpuluh-puluh tahun makan ubat siang malam pagi petang. Tak boleh putus ubat. Allah Ta'ala sayang, Allah kasih. Beri alamat dulu. Dan kadang orang lain duk fikir dia sihat, duk fikir dia boleh buat macam-macam. Tiba-tiba setengahnya Allah Ta'ala sekat kebebasan hidup dunia, kenikmatan hidup dunia, diuji dengan sakit. Tapi mulut dia astaghfirullahalazim. Mulut dia Allah, Allah, Allah. Penuh dengan pengharapan. Seorang sahabat muda. Dakhala Rasulullah SAW ala syab wa huwa fil maut. Nabi masuk ziarah seorang sahabat muda. Sahabat ni muda lagi, tapi dia sakit tenat. Akhirnya dia mati. Waktu Nabi masuk dekat dia sakit tu, faqala Nabi kata apa? Kaifa tajiduk? Bagaimana kamu dapati keadaan kamu sekarang ini? Qala kata sahabat itu, arjullah ya Rasulullah. Sekarang aku mengharapkan Allah. Adalah hati aku ni Allah, Allah, Allah. Sebab apa? Sakit. Berobat tak baik, klinik tak baik, doktor pakar tak boleh buat apa, tok rumah kampung pun tak jadi juga. Akhirnya Allah, 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 Allah. Penuh pengharapan, mengharapkan Allah. Rahmat Allah, keredaan Allah, keampunan daripada Allah. Wa inni akhafu zunubi. Dan sesungguhnya aku sangat takut dosa-dosa aku. Kata pemuda ni. Jadi kadang dia sakit tu, bila Nabi tanya keadaan dia, dia kata, yang pertama hati dia mengharapkan Allah, rahmat Allah. Yang kedua, duk fikir dosa. Banyaknya dosa. Bila sakit pun nampak dosa. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Lalu sabda Nabi SAW. La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal maut illa a'tallahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Yang bermaksud Allah Ta'ala tidak akan himpun ke dalam hati. Allah Ta'ala tidak himpunkan dalam hati seorang hamba dua perkara. Yang pertama, dalam hati ni mengharapkan rahmat Allah. Yang kedua, takut azab Allah sebab memikirkan dosa. Pada tempat seumpama ini ketika sakit. Ini lebih. Bila orang sakit, dia ingat dosa, dia mengharapkan rahmat Allah, kemudian dia ingat dosa. Bila sakit je, ingat mengharapkan rahmat, kemudian fikir dosa. Takut azab sebab memikirkan dosa. Nabi kata tidak akan berhimpun dalam diri, dalam hati seorang hamba, iaitu mengharapkan rahmat Allah dan takut azab Allah disebabkan dosa pada tempat seumpama ini ketika sakit, illa, kecuali kata Nabi, a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Allah Ta'ala akan beri apa yang diharapkannya dan mengamankan dia, menyelamatkan dia pada apa yang ditakutinya. Yang kedua,
Yang kedua, mati ni tadi mati mengejut. Sangat mengejut. Yang kedua, mati ni sangat menyakitkan. Macam mana kita nak faham mati ni sakit? Kata ulama, sebagaimana proses kelahiran manusia ke dunia. Sebagaimana proses kelahiran manusia ke dunia, bertaruh nyawa ibu mengerang saat nak melahirkan anak. Saat nak melahirkan anak, bertaruh nyawa ibu. Ibu-ibu ada pengalaman melahirkan anak. Sakit tak? Oh, sakit. Orang perempuan tahulah pengalaman melahirkan anak. Dunia yang luas, sempit sesempit-sempitnya. Gelap segelap-gelapnya saat nak melahirkan anak. Maka begitulah cerita saat roh nak ditarik keluar daripada jasad. Bahkan kata ulama, sakit saat roh keluar daripada jasad berganda daripada sakit melahirkan anak. Ada ulama sebut sakit mati ni ibarat ditetak dengan 300 libasan pedang. 300 libasan pedang. Sedangkan sikit je kita ni terkena hirisan pisau. Dah mengaduh mulut, aduh sakit. Baru kena pisau sikit. Ni cerita 300 libasan pedang. Saat roh ditarik daripada jasad. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut. Kata Aisyah, aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat kewafatannya. Wa indahu qadhum mimma. Di sisi Nabi waktu tu ada bekas air. Summa yadkhulu yadahu fil yadah. Dan Nabi masukkan tangan dalam bekas tu. Summa yamsahu wajah, Nabi sapu wajah. Summa yaku, kemudian Nabi berdoa, Allahumma inni ala munkaratil maut sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi kesakitan kematian ini ataupun sakaratul maut. Sehingga Fatimah yang ada ketika itu, dia kata apa? Wahai ayahanda Rasulullah SAW, masakah kamu merasa sakit saat kematian? Aisyah, Fatimah sepelik. Sebab apa Nabi menanggung sakit sedangkan Nabi ni maksum di saat kewafatan dia. Lalu Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, pada Fatimah, wahai Fatimah, inilah sahaja kesakitan buat ayahanda. Selepas itu tidak ada lagi sakitan untuk selama-lamanya. Allah Ta'ala rasakan Nabi SAW sakit saat sakaratul maut. Sebab Allah Ta'ala nak angkat darjat Nabi ke darjat yang tertinggi. Adapun kita, umat Nabi SAW, manusia biasa ni, orang awam ni, Allah Ta'ala nak kafarah dosa kita. Yang ketiga, melihat wajah malakul maut. Sebut ulama, orang nak mati ni dia akan tengok wajah malaikat. Malaikat ni makhluk yang kita boleh tengok dengan mata. Hatta dengan alat moden yang ada pada hari ni pun tak mampu kita nak tengok malaikat. Tapi cerita orang nak mati ni dia akan tengok malaikat. Malaikat ni dia datang dengan wajah yang berbeza. Kalau orang yang nak mati tu orang soleh, malaikat dia akan datang dengan wajah yang indah, dengan apa ni, dengan wajah yang indah, dengan bau yang sangat harum. Sehingga menjadikan orang yang nak mati ni, walaupun berat sakaratul maut tadi, ibarat dia tetap 300 libasan pedang, tapi bila tengok wajah malakul maut, membawa ketenangan, semangat, memberi sokongan kepada dia untuk mengucap kalimah La ilaha illallah. Sebaliknya kalau nak mati tu orang fajir, orang kafir,
Malakul maut dia akan datang dengan wajah yang sangat buruk, yang sangat bengih. Sehingga menjadikan orang yang nak mati ni, dahlah sakit sakaratul maut tidak terhingga. Tengok wajah malakul maut menambah siksaan atas dia. Sehingga dia tak mampu nak ucap kalimah la ilaha illallah. Walaupun ada orang ajar dia mengucap. Walaupun ada orang hidup ajar la ilaha illallah. Tapi disebabkan tak ada rahmat Allah Ta'ala kepada dia, malaikat pula datang dengan wajah yang sangat menakutkan. Menambah siksaan atas dia. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dialog Nabi Ibrahim dengan malakul maut. Kata Nabi Ibrahim, wahai saudaraku malakul maut, boleh kamu tunjuk wajah kamu saat mengambil nyawa orang derhaka? Lalu kata malakul maut, Ibrahim, kamu tak payah minta, kamu tak kuat. Kata Nabi Ibrahim, aku sanggup. Lalu kata malakul maut, kalau begitu pusing kepala kamu ke belakang. Nabi Ibrahim pusing kepala ke belakang. Bila Nabi Ibrahim balik semula ke depan, maka nampaklah Nabi Ibrahim susuk tubuh yang hitam menghantu. Susuk tubuh yang hitam menghantu. Diselubungi kehitaman. Berbau busuk. Mulut, lubang hidung, mulut keluar, asap keluar api. Sehingga jatuh pengsang Nabi Ibrahim. Itu malakul maut kata tadi. Mutaim minta Ibrahim, kamu tak kuat untuk tengok wajah aku saat mengambil nyawa orang derhaka. Nabi Ibrahim nak tengok juga. Sekali tengok jatuh pengsang Nabi Ibrahim. Bila sedar balik Nabi Ibrahim, malakul maut dah balik asal dia, wajah asal dia. Kata Nabi Ibrahim, jika mati orang berdosa, dihukum dengan melihat wajahmu sudah lebih daripada mencukupi. Yang ketiga, yang keempat, mendengar pujian dan kutukan malaikat. Ni malaikat mana? Ni malaikat kiraman katibin. Malaikat yang duduk kanan kiri kita, kiraman katibin, raqibun atid. Waktu hidup dia tulis amal kita. Dia tulis apa yang kita buat. Baik buruk kita, dia tulis. Bila nak mati, kalau nak mati tu orang soleh, maka malaikat kanan dia akan puji. Dia akan puji atas sembahyang dia, atas amalan-amalan soleh yang dia buat. Abdullah bin Mubarak, waktu nak mati dia senyum. Dia senyum. Lalu dia baca firman Allah, limisli hadza falyamalil amilun. Untuk mencapai kemenangan seumpama ini, kemenangan akhirat, kemenangan ketika balik menghadap Allah Azza wa Jalla, kena beramal sungguh-sungguh orang yang bekerja. Maknanya waktu hidup ni kena buat amalan sungguh-sungguh. Sembahyang, puasa, zakat, haji, jihad, kena buat sungguh-sungguh. Barulah mencapai kemenangan saat balik menghadap Allah Azza wa Jalla. Senyum wajah dia. Bibir dia senyum. Ulama cerita Abdullah bin Mubarak ni, dia bermimpi, dia nampak semua amal soleh dia waktu hidup. Waktu hidup lagi dah nampak dah semua amal soleh dia. Allah Ta'ala tunjuk. Belum lagi cerita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bukan siapa buat amal baik sebesar zarah dia akan tengok. Bukan siapa buat amal jahat sebesar zarah dia akan tengok. Itu cerita hari kiamat. Setengahnya di dunia Allah Ta'ala tunjuk dah. Untuk beri semangat pada dia. Ini semua menyokong. Mulut menyebut kalimah la ilaha illallah. Sebaliknya kalau hak nak mati ni orang asli, orang maksiat, orang zalim, malaikat akan kutuk dia. Mu ni tak pernah sembahyang, berzina, minum arak, makan riba, buat soling orang ni. Yang menyebabkan menambah siksaan atas orang fasik tadi, orang fajir tadi. Saat balik nak menghadap Allah Ta'ala, halang mulut dia untuk ucap kalimah la ilaha illallah. Sakit sakaratul maut tidak terhingga. Tengok wajah malakul maut menambah siksaan atas dia. Kemudian dikutuk oleh malaikat pula atas perbuatan-perbuatan kesemaksiat dia. Yang kelima, melihat syurga dan neraka. Ini berdasarkan mafhum hadis Nabi SAW. Seseorang tidak akan mati, malaikat akan ditunjuki maq'adahu, tempat tinggal dia, sama ada syurga ataupun neraka. Kalau nampak syurga, itu mati senyum tu. Atau saudara kita di Palestin, walaupun mereka hancur jasad, dimakan oleh peluru, oleh bom, tapi tengok muka dia senyum setengahnya.
Ada tenang setengah ni. Macam orang tidur je wajah dia. Ada penuh dengan ketenangan sebab dapat berita gembira. Ya. Ada pun setengah pula nak mati dalam rumah yang besar. Ya. Dikelilingi ahli keluarga, sahabat keliling. Ya. Tiba-tiba berkekuk muka dia. Sebab apa? Sebab nampak perkara yang sangat tidak menyenangkan, bahkan menakutkan. Ada menakutkan dia, iaitu nampak neraka dan seumpamanya. Azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhir sekali, godaan syaitan. Ini kegoncangan yang paling dahsyat orang yang nak mati. Kata ulama, berbondong-bondong syaitan dia akan datang kepada orang yang nak mati. Mengikut tahap iman seseorang. Kalau iman kuat, syaitan yang datang pangkat yang besar, jumlah yang besar. Tujuan kedatangan syaitan iblis ni bukan lagi untuk goda buat maksiat. Tak ada masa dah nak goda buat maksiat. Tapi nak tukar akidah manusia. Sebab syaitan iblis dia dah berjanji di hadapan Allah, dia nak menyesatkan manusia. Jadi tujuan dia nak tukar akidah. Itu cerita syaitan, dia akan bawa gambaran harta, kereta, kekasih. Apa yang kita sayang dalam kehidupan ni, dia akan masuk dalam kepala saat roh nak keluar daripada jasad. Tuan-tuan, contoh paling mudah kita nak faham perkara ni. Tengok waktu malam kita nak tidur. Waktu malam. Kita nak lelak mata, letih macam mana lelak mata kita malam ni. Apa berlaku sebelum tidur kita? Tiba-tiba datang dalam ingatan kita, tekad ada tok kunci lagi. Makna kita takut tengah tidur kita, pencuri masuk, ambil harta kita. Nak tidur kita, terfikir kereta kat luar dah kunci ke belum, cermin ada terbuka ke tidak. Memang takut orang lain kereta kita bawah tengah tidur. Apa tak lagi? Motor. Hari ni banyak kecurian motor tengah tidur, orang tengah tidur. Motor LC tu, buat 3 suku. Macam-macam hari ni. Motor dah rantai ke belum, dah kunci ke belum. Maknanya kita nak tidur malam tu, roh nak keluar sekejap tu, macam-macam cerita dah kita ni. Syaitan tambak kepala kita, ingatan kita dengan dunia. Sehingga mulut nak baca Bismikallahumma ahya wa amtada. Dengan nama Allah aku hidup, aku mati. Sehingga mulut nak kata Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atas muhasabah amalan sehari yang ni, macam-macam dosa buat, maksiat buat ni, tak ada. Apa tak lagi nak baca sedul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mustata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hak ni lebih-lebih lagi. Tak sempat. Menguak je, tengok-tengok dah melayang dah. Muju esok kan tu hidup balik. Cerita nak tidur malam kita berbondong-bondong harta, syaitan masuk dalam kepala untuk melupakan Allah, supaya kita lupa Allah Ta'ala. Ni cerita roh nak keluar jasad. Lebih-lebih dia akan bawa harta benda kita, segala-gala kita sayang, untuk menghalang kita ucap kalimah la ilaha illallah. Cerita orang nak mati ni, akan tiba waktu saat dia orang nak mati, dia akan haus dahaga. Ketika haus dahaga orang nak mati ni, syaitan dia datang. Dia manipulasi keadaan orang yang nak mati, yang haus dahaga ni. Syaitan dia akan jelma rupa orang yang paling dia sayang, dia kasih, iaitu wajah mak dia. Biasa tak kita dengar orang nak mati, tiba-tiba dipanggil mak, ibu. Biasanya kalau orang sakit ternak, nazar, siapa-siapa panggil nama mak dia tu, maknanya tak lama lah tu. Baik. Orang nak mati dipanggil mak. Sebab apa? Sedangkan dia ada cucu, dia ada anak, dia ada isteri. Dia tak panggil nama anak, dia tak panggil isteri, dia panggil mak dia. Ada orang kata dia tak selesai dengan mak dia waktu hidup. Bukan isu selesai tak selesai dengan mak waktu tu. Tapi cerita dia, syaitan dah jelma rupa mak dia. Sebab mak ni orang yang pandai pujuk anak. Orang yang sentiasa menang atas anak dia. Kalau orang lain pujuk tak jalan, tak berjaya. Tapi kalau mak pujuk, boleh. Boleh berjaya. Jadi mak ni orang yang pandai pujuk. Orang yang ada sifat rahim, kasih anak tidak. Tak ada banding. Jadi syaitan atas rupa jelma rupa mak dia bawa air. Anak bagi pada dia.
nak mati dah keadaan dahaga yang teramat ni. Tiba-tiba bila syaitan wudu air atas rupa mak tadi, nah, tiba-tiba syaitan bagi syarat. Kamu kena benarkan bahawa agama sebenar Yahudi dan Kristian, Allah waliyazabillah. Cuba bayang tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati Allah, kegoncangan yang sangat dahsyat. Ada orang nak mati ni, ada syaitan, dia jelma rupa mak dia, ada kemudian bawa air, bawa susu, tiba-tiba beri syarat. Kalau kamu nak minum air ni, kamu kena benarkan Yahudi Kristian sebagai agama. Ibnu Arabi, seorang ulama tasawuf, tafsir yang terkenal di zaman dia. Waktu dia nak meninggal, ramai ulama-ulama duduk rumah dia. Datang ziarah dia, takziah dia atas musibah yang menimpa dia. Tiba-tiba anak dia bila datang kepada dia, ajar dia mengucap, la ilaha illallah. Tiba-tiba mulut dia kata, la, tidak. Dia nafi kalimah yang diajar oleh anak dia. Terkejut ulama-ulama yang ada pada waktu itu. Macam mana seorang ulama tasawuf tafsir yang terkenal, tiba-tiba bila dia ajar kalimah tauhid, dia nafikan kalimah itu. Asal lepas itu, kata ulama, dia sedar balik sekejap. Bila dia sedar, dia minta air. Lalu anak dia tanya, sebab apa waktu kami ajar kamu adalah kamu menafikan dia? Lalu jawab Ibn Arabi, aku tak dengar apa yang kamu kata. Tapi syaitan datang kepada aku untuk membenarkan Yahudi Kristian, lalu aku nafikan syaitan. Rupanya dia nafi syaitan. Nak cerita, ulama juga tidak terlepas daripada godaan itu. Kegoncangan saat roh nak keluar dari jasad. Ini kan pula kita manusia biasa. Maka di situ, kita kena jaga sungguh-sungguh keimanan ini. Kena laksanakan tuntutan iman. Allah Ta'ala berfirman, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Allah Ta'ala akan menetapkan orang-orang beriman dengan kata-kata yang tetap dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Rasanya cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Sekali lagi diucapkan ada ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Muslim Care Malaysia yang menganjurkan kuliah pada petang ini. Ada yang sangat bermanfaat kepada kita semua insya-Allah. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal hadi